الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين حبيبنا الكريم ورسولنا العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini merupakan Jumaat pertama kita dalam bulan Syawal setelah bulan Ramadan yang mulia meninggalkan kita. Marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan berdoa, memohon kepadanya agar kemanisan ibadah yang telah kita kecapi dalam bulan Ramadan dapat kita rasai pada bulan-bulan yang menyusul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang menjadi kebiasaan atau adat bagi masyarakat kita di bulan Syawal ini adalah untuk saling bermaaf-maafan sesama ahli keluarga dan kenalan. Meskipun menurut ajaran Islam amalan ini tidak dikhaskan kepada bulan Syawal sahaja, namun sikap memaafkan sesama umat Islam adalah salah satu sikap terpuji yang sangat dianjurkan oleh agama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-199, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang bermaksud terimalah kemaafan dan perintahkanlah melaksanakan kebaikan serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ya'til ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Mari sama-sama kita merenung ayat yang baru dibacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksudnya, dan janganlah orang-orang yang memiliki harta serta kelapangan hidup dari kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, hendaklah mereka memaafkan serta hendaklah melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sifat pemaaf dan pemberian maaf kepada orang lain mencerminkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ayat di atas menerangkan bahawa sebagaimana kita ini sentiasa mengharapkan pengampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala dan merasakan gembira tatkala menerima keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah begitulah juga perasaan saudara-saudara kita apabila kita saling bermaaf-maafan. Sikap ini juga membawa kesan positif kepada jiwa manusia yang secara nalurinya tertarik kepada ketenangan dan kebebasan. Kebebasan daripada belenggu hasad dan dendam yang dialami oleh jiwa yang sukar untuk memaafkan orang lain. Ingatlah, lafaz maaf bukan sekadar pada lidah dan lisan. Lafaz maaf kita bukan sekadar hiasan warisan dan musiman. Ia adalah lafaz yang ikhlas, yang terbit daripada hati. Kita khawatir andai kita tidak lafazkan maaf yang terbit daripada hati, akan kekallah hasad dan dengki. Sekiranya kita jatuh ke dalam kancah hasad dengki ini,
kita akan cenderung untuk berniat pelbagai perkara buruk terhadap orang lain. Bahkan lebih buruk lagi sekiranya kita terjerumus pula dalam perkara yang haram serta syirik, seperti menggunakan ilmu hitam, bomoh, tangkal dan sebagainya yang dilarang agama dan boleh merosakkan akidah dan iman kita. Wa ya'udzubillah. Oleh itu, janganlah kita ambil ringan perkara ini. Ia berpunca dari sifat hasad dan dengki yang lahir dari hati yang tidak sedia memberi kemaafan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sikap pemaaf juga merupakan salah satu daripada sifat terpuji junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak kisah dalam riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana tatkala baginda dikecam, diancam, baginda tidak membalas kembali kejahatan tersebut. Malah baginda mengampunkan orang-orang yang menzaliminya. Subhanallah. Betapa mulianya peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan saja sedia memaafkan kesilapan teman dan kawan, bahkan baginda bersedia untuk memaafkan kesalahan lawan dan mereka yang memusuhi baginda. Sama-sama kita renungkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahawa seorang bernama Fadullah Ibnu Umair telah berusaha untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi menawan kota Mekah. Maka Fadullah berusaha untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang melaksanakan tawaf di Kaabah. Setiap kali Fadullah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpaling ke arah Fadullah sambil tersenyum. Lalu baginda Nabi berkata, "Apa yang engkau simpan di hatimu wahai Fadullah?" Fadullah menjawab, "Aku ini hanya berzikir kepada Allah." Maka Rasulullah SAW meletakkan tangan baginda di dada Fadullah sambil mengusapnya. Maka Fadullah berkata, "Demi Allah, di saat Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadaku, tidak ada manusia yang paling aku benci di atas muka bumi ini melebihi dirinya. Namun setelah tangannya diangkat dari dadaku, tidak ada manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi ini melebihi darinya." Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita mahu mencontoh sifat baginda yang mulia ini, lalu kita memaafkan kesilapan orang lain terhadap diri kita? Mengapakah perlu mengekalkan dendam? Mengapakah perlu kita mengekalkan permusuhan antara keluarga dan teman sehingga bertahun lamanya tidak bertegur sapa? Memang tidak mudah untuk memaafkan seseorang, lebih-lebih lagi apabila kita telah disakiti atau dizalimi. Al-Quran juga mengiktiraf bahawa balasan kejahatan adalah kejahatan juga. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahawa memaafkan adalah diutamakan dan amat digalakkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang besar di sebaliknya. Ingatlah, apabila berlaku pertelingkahan, janganlah kita mengikuti emosi diri, ego kita. Hendaklah kita menuruti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehidupan kita diberkati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134, "Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan hendaklah kamu menahan amarah kamu, tahan marah kamu. Wal 'afina 'anil nas, dan maafkanlah manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dengan memaafkan orang lain tidak bermakna kita lemah. Malah ia membentuk dan meningkatkan lagi sifat sabar dalam diri kita. Dengan bersabar, kita dapat menundukkan sikap ego dalam diri kita, membentuk jiwa yang lebih lembut dan bersih lagi suci, sesuai dengan semangat Idul Fitri yang mengajak kita membersihkan diri seperti fitrahnya jiwa orang-orang yang beriman. Imam Asy-Syafi'i berkata yang bermaksud, apabila diriku mula memaafkan, tidak pula ia berbusuk hati terhadap sesiapa, maka jiwaku merasakan ketenangan daripada sebarang perasaan permusuhan. Semoga kita memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan rasa kasih sayang dan ihsan terhadap sesama ahli keluarga dan umat Islam keseluruhannya. Semoga
kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat, dan sama-sama dibangkitkan di kalangan orang-orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya kalangan mereka yang mencintai Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Amin. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موافق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته إرغاما لمن جهد وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغرر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على سيدنا المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأن صحبة الوقارب والتابعين والتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين. وقاضي الحاجات. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وأذل الشرك والمشركين. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين خاصة. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين خاصة. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين خاصة آمين. وفي كل مكان عامة. آمين. اللهم ارفع عن أمة محمد القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وحول حالنا إلى أحسن الأحوال، وفرج ما نزل بنا من الأهوال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن